Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini. Kita ambil masa sedikit untuk kita sharekan dulu majlis kita pada pagi ini untuk sahabat-sahabat kita. Join sama insya-Allah bagi yang berkelapangan. Dan yang bagi tak bersama-sama kita pada pagi ini, boleh juga dirujuk kepada Facebook kita, page, dan juga di hujung minggu 5 siri akan di-upload kepada channel YouTube Kubat Center untuk revision lah kalau ada yang terlepas dan sebagainya. InsyaAllah sementara kita nantikan sahabat-sahabat yang masuk, kita share majlis ini dengan link-linknya. Kita isikan masa kita dengan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal-awal pagi. Mudah-mudahan ingatan kita terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membawa kita kepada bahagian daripada mendapatkan syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat sama-sama kita pada pagi ini untuk 15 minit kapsul Syama'il siri yang ke-16, minggu yang keempat, insya-Allah. Kita masih bahaskan bab yang kedua dan hari ini hadis yang ke-19, insya-Allah. Bagi yang kitabnya sama cetakan dengan saya, muka suratnya muka surat 10. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru bersama-sama dengan kita, ahlan wa sahlan, yang mengucapkan salam kepada saya juga di ruangan komen. Saya jawab dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Kak Norlia, Kak Siti Hawa, Kak Irma, Kak Nurizita,
dan juga Kak Siti Hajar dan juga sahabat-sahabat yang lain yang menontonkan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah. Hari ini hadis yang ke-19, kita bahas tentang peribadi agung junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab khatamun nubuwah ataupun cop kenabian. Wa anhu bihi qala haddatsana Ahmad bin Abdat ad-Dabi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrata qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadits bi tulihi wa qala baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Daripada salah seorang anak daripada keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah berkata, digelar Sayyidina Ali dengan karamallahu wajhah, maksudnya Allah muliakan wajahnya. Kenapa Allah muliakan wajahnya? Kerana wajahnya tidak pernah sujud menyembah kepada berhala. Sebagaimana yang kita tahu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah adalah kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Kanak-kanak yang pertama masuk Islam. Jadi wajahnya tidak pernah ada rekod sebelum itu menyembah kepada berhala. Adapun sebahagian sahabat-sahabat, bahkan sebenarnya sebahagian besar, mereka adalah revert, iaitu pernah mengamalkan agama nenek moyang mereka, menyembah berhala, lalu mereka mendapat hidayah agama Islam, lalu mereka menerima Islam, bertuhankan Allah dan meninggalkan segala sembahan-sembahan nenek moyang mereka. Jadi pernah sembah berhala lah. Itu kalau nak cerita kisah itu panjang juga. Kan? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri yang asalnya kuat memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pernah dalam riwayat disebut beliau buat berhala sendiri. Berhala ni patung memanglah. Orang yang sembah patung ni, patung tu mesti ada yang buat. Jadi dia buat sendiri patung, kemudian dia sembah pula patung yang dia sendiri buat. Jadi Sayyidina Umar pernah satu ketika dilihat mengetawakan diri sendiri. Jadi apabila sahabat tanya, apa yang berlaku wahai Umar? Jadi Umar teringat balik zaman jahiliah dia. Itu biasalah kita, setiap kita ada zaman jahiliah kita. Zaman yang kita tak reti apa, kan? Tertipu dengan hawa nafsu, tertipu dengan dunia, tak kenal mana agama, mana kehidupan dunia akhirat, tak tahu mana hala. Ada zaman jahiliah kita. Jadi Sayyidina Umar teringat, tergelak dia. Dia kata, bodoh betul akulah. Maksudnya dirinya melihat kebodohan. Jahil tu kan, bodoh tu jahil lah. Maknanya punya tak tahunya, punya gelapnya hati, tak ada cahaya iman, tak reti apa. Aku buat patung sembahan aku daripada kurma. Maknanya daripada kurma dia buat patung. Lepas siap patung, disembahnya patung tu. Kan? Kemudian sampai satu ketika, ialah patung tu dianggap sebagai Tuhan. Yang boleh memberikan manfaat dan mudarat. Kita dah belajar dah. Ustaz Usni ajar kan, antara nama Allah yang dipairkan, disebut, tidak diasingkan ad-dar an-nafi', yang beri mudarat, yang beri manfaat. Jadi ketuhanan itu sifatnya itu. Jadi mereka sangkakan dengan patung-patung itu mampu untuk memberi manfaat dan mudarat. Bahkan di sekeliling Kaabah ada 360 lebih patung-patung yang ada di sekeliling Kaabah, yang ada apa kita panggil job scope masing-masing lah. Kalau lapar pergi dekat patung ni sembah. Kalau anak sakit pergi dekat patung ni. Kalau nak minta kaya pergi dekat patung ni. Kalau ada masalah peribadi pergi dekat. Kalau tak tenang hati pergi. Kalau yang tanam tanaman nak minta sayur dia subuh, pergi dekat patung ni. Jadi job scope pun lain-lain tu, patung banyak sangat tu. Salah satu patung Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah yang beliau buat daripada kurma. Lalu kata beliau, aku duk teringat zaman jahiliah ni. Aku sendiri buat patung, aku pergi sembah. Lepas tu sampai satu ketika aku lapar. Bila lapar aku patahkan balik pula. Tangan Tuhan
patung tadi tu daripada kurma tu patah, makan sikit. Ambil sikit, nanti tampailah buat hak lain. Ya, jadi Tuhan duduk dalam perut, masuk, lalu kot tekak. Kan? Kurma, buat patung daripada kurma, lapar makan balik. Kan? Lapar makan balik. Ya. Itu juga ada satu kisah daripada sahabat yang asal-asalnya niat dia nak pergi menyembah, meminta sesuatu hajat lah, di patung-patung di sekeliling Kaabah. Maka bila datang, itu niat dia asalnya, jadi nak pergi menyembah patung. Bila mana dia pergi sembah patung tersebut, bila nak datang, dia tengok musang tengah kencing dekat atas patung. Jadi dia terfikir, kan patung ni musang kencing pun dia tak boleh tepih. Maknanya diri dia sendiri pun makna tak mampu nak bagi, nak hindarkan dar tadi, mudarat tadi. Dia bukan dar, dia bukan nafi'. Kan sebab dar dan nafi' tu sekali. Yang mampu bagi mudarat, dia juga yang mampu bagi manfaat. Itu Tuhan. Jadi bila sahabat ni tengok musang kencing patung tu biar tak ada buat apa, dia kata, aku ni datang nak minta manfaat kepada patung ini. Tapi dia sendiri tak dapat tepis mudarat macam mana. Orang kencing atas dia, dia tak tepih pun tidak. Jadi dia terus pindah 360, dia tukar haluan dia daripada nak pergi menyembah, pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam, menerima Islam. Allah Tuhan yang satu-satunya, Tuhan yang Maha Esa. Baik. Tu cerita sikitlah gelaran karamallahu wajhah. Itu digelar kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya. Okey, kata anak ataupun keturunan Sayyidina Ali ni, apabila Sayyidina Ali karamallahu wajhah menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan bercerita dengan panjang lebar. Baik. Jadi apakah yang menyebabkan seseorang itu akan bercerita panjang? Kita tengok contoh kita lah. Kalau kita tengok contoh kita, orang lelaki dia suka bola sepak. Kalau dia lepak kedai mamak dengan kawan-kawan dia yang sama kepala dengan dia, kaki bola, maka akan banyak perbincangan tu dan boleh jadi panjang. Sampai 3 pagi, okey. Cawan teh tarik tu asalnya 1 je. Sampai jadi 2, sampai jadi 3, 4 jam duduk situ dengan teh tarik. Kadang-kadang model teh tarik sebiji je. Tapi duduk sembang panjang, sembangnya lama. Kenapa sembangnya lama? Kerana dia minat. Ya, kerana dia sangat suka. Seseorang yang mengidolakan seseorang, minat dia. Sama juga, dia ambil tahu apa makanan kegemaran dia kan. Tahu belaka, orang tanya dia tahu. Kasut dia warna oranye ada 3. Oh, tahu dah, kasut warna oranye ada 3. Hari Rabu mesti dia pakai baju bunga yang purple ni. Dia tahu. Orang yang dia kasih, dia akan ambil tahu sedalam-dalam. Dan apabila dia bercerita tentang kekasih dia, maka susah orang nak tutup mulut dia. Kan? Keterujaan seseorang dalam bercerita tentang insan yang dia kasihi, itu akan menyebabkan seseorang lupa, ataupun dia akan rasa macam ini tak ada apa-apa lagi cerita ni, banyak lagi cerita aku nak cerita tentang dia. Jadi begitu para sahabat dengan momen-momen mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak. Ada yang jumpa Nabi sekejap, ada yang jumpa Nabi lama, ada yang bergaul dengan Nabi, ada yang ahli keluarga Nabi. Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi daripada kecil dah masuk Islam ikut Rasulullah. Banyak sungguh momen-momen beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila beliau mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, momen-momen tu hadir. Oh, dulu kalau aku dengan Nabi ginilah. Nabi tu kalau pandang orang ginilah. Nabi tu begini, Nabi tu begitu. Diceritakan satu-satu panjang lebar kerana momen mereka sentiasa segar dalam ingatan mereka kerana kasihnya mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akan berkata Sayyidina Ali, kalau antara sifat yang disebutkan di antara kedua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat khatam tanda kenabian. Ini syawahid lah, Sayyidina Ali pun sebut.
Bila nak sifatkan Nabi panjang, tak nak petik lah yang panjang-panjang tu. Petiknya adalah dalam bab ini kita cerita tentang di antara dua bahu Nabi ada tanda kenabian, iaitu khatamun nabiyyin, iaitu khatam bagi seluruh para Nabi. Khatam itu juga bermaksud khatim, penutup kepada para Nabi. Mengesahkan, yang mengecopkan keabsahan Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa risalah Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu yang kita dah ceritakan pada mukadimah di awal siri dulu. Okey, boleh Kita ambil satu hadis lagi. Hadis 20 Hadis 20 pun pendek. Hadis yang 21 panjang, insya-Allah esok kita bahas. Hadis 21 ni pun ada cerita menarik. Okey, hadis yang ke-20, wa anhu bihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Azratu ibnu Thabit qala hadatsani Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri qala hadatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zaid udnu minni famsah dhahri, famasahtu dhahrahu fawaqa'at asabi'i 'ala al-khatami faqultu wa mal khatam, qala sya'aratun mujtama'atun. Daripada Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, yakni perawi tadilah Abu Zaid, wahai Abu Zaid, dekatlah kepadaku, udnu minni, kemudian usaplah belakang badanku. Jadi Nabi sendiri panggil. Jadi sahabat-sahabat dalam melihat tentang khatamun nubuwah ni ada beberapa situasi. Kita dah tengok sebelum ni, sebahagiannya mereka sendiri yang pusing cari. Dia pusing. Kalau yang Rumaithah yang kita tengok sebelum ini, dia duduk dekat dengan Nabi. Dia duduk dekat dengan Nabi, dia nampak di antara dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam itu ada khatamun nubuwah. Ada yang Nabi lepaskan pakaiannya untuk ditunjukkan kepada dia. Nanti daripada beberapa hadis yang akan datang juga kita akan tengok juga. Ada yang memandang sahaja, boleh nampak saja, tidak menyentuh. Dan ada sahabat yang pandang dan sentuh, disentuh. Dan ada yang menyentuh saja, tidak memandang. Itu kita kena faham situasi tu. Khatamun nubuwah tu memang ada di situ, tapi ada yang pandang sahaja tak sentuh, ada yang sentuh dan pandang, dan ada yang sentuh sahaja tidak pandang. Tiga situasi tu. Okey. Jadi yang berlaku di sini apa dia? Wahai Abu Zaid, udnu minni. Abu Zaid, mari sini dekat dengan aku. Famsah dhahri ni, pegang, usap belakang badan aku ni. Maka aku usap belakang badan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jari jemariku berada di atas khatam. Jadi orang yang diceritakan oleh perawi ni, Abu Zaid ni, iaitu Ilba ni, tanya kepada Abu Zaid, kamu pegang khatam tu macam mana tu? Kamu dapat pegang. Maka Abu Zaid menjawab, suatu kumpulan bulu-buluan. Satu kumpulan bulu-buluan. Dalam nota kaki disebutkan, beliau mengatakan sedemikian kerana tidak melihat dengan mata, tapi hanya mengusap di atas khatam sahaja. Jadi Nabi panggil, mari sini dekat. Kamu mari sini. Nabi pun buka butang. Kalau ada butang baju Nabi, Nabi buka. Ataupun kalau ridak, Nabi lepaskan sedikit. Maka ada yang disebut sebagai jaib. Jaib ni ruang kosong. Lurah baju tu lah, tengkok tu. Kan? Kalau jubah ataupun kamis itu dibuka tu sikit, jadi tangan boleh masuk. Dibuka sedikit supaya tangan boleh masuk. Jadi sahabat ni tadi, Abu Zaid ni tadi, masuk tangannya belakang badan daripada depan ni, daripada tempat kosong masuk. Jadi dia usap. Usap, pegang dengan tangan, rasa akan khatamun nubuwah itu. Untuk membuktikan ada tanda kenabian itu di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan dalam kitab-kitab yang terdahulu, bukti bahawa Nabi itu adalah benar-benar Nabi. Jadi yang tak tahu ataupun yang tak tengok tu, dia tanyalah, kamu pegang khatam tu macam mana rupa dia? Macam mana perasaan kamu pegang tu? Jadi dia kata,
macam bulu-bulu yang berkumpul. Bulu-bulu yang berkumpul. Kita macam ada rambut kan. Ada setengah orang. Kenapa disebut bulu? Padahal kita dah tengok sifat dia dalam siri yang lalu adalah daging yang timbul kan. Kenapa disebut bulu? Kata para ulama ada beberapa pandangan. Yang pertama adalah dia rasakan benda timbul tu macam sekumpulan bulu. Macam sekumpulan bulu yang apa namanya, timbul lah. Dia terasa macam ada bulu. Dan pandangan yang kedua kata ulama adalah memang di atas daging timbul itu pun ada bulu. Ada bulu. Macam contoh kita kalau nak nampak sikit lah macam orang ada tek lalat besar lah. Ada tek lalat besar kat sini. Lepas tu atas tek lalat tu keluar pula ada bulu-bulu kan. Jadi kalau kita pegang tu ada rasalah bulu tu berkumpul kat situ. Dia seperti itulah yang disyarahkan oleh para ulama. Ada yang kata sebenarnya dia daging timbul tapi sebab dia pegang saja dia tak tengok, dia rasa macam kumpulan bulu-bulu. Jadi ada yang kata juga di atas daging yang timbul itu juga ada bulu-bulu seperti mana yang saya sebut tadi. Kalau tahi lalat tu dia ada yang sebahagiannya ada tumbuh bulu di atas tahi lalat. Jadi itulah rupa bentuk ataupun sifat-sifat khatamun nubuwah, tanda kenabian yang ada pada badan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Okey, cukup untuk hari ini. Kita berhenti pada hadis yang ke-20. Besok kita sambung hadis yang menarik, cerita tentang Islamnya Salman Al-Farisi, radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Salman Al-Farisi. Boleh cek dulu manaqib, boleh kita ambil homework kan. Dengar nama-nama sahabat ni, orang-orang yang berjuang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita ambil nama-namanya, kita cari manaqib dia, kita cari biografi dia, kenal kita dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan sirah ataupun sejarah-sejarah mereka, kerana sebab jasa-jasa mereka lah kita dapat berbahagia dengan iman pada hari ini. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kepada yang bersama-sama kita pada pagi ini. 2 hadis kita dapat bincang pagi ini. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi esok dengan siri yang berikutnya. Jazakumullah khairal jazak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.